Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ar-Rahmah wa syafi'il ummah. Al-Badru ad-Duja wa as-Siradul Munir. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah perkara-perkara yang baik. Wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsiri minal umam. Allah memuliakan kita semua dengan Islam. Dan Allah Ta'ala melebihkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang sebelumnya. Alhamdulillah, tamanya dan buat selamanya. Marilah kita rapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini 2 Jun 10 Syawal, fasa yang pertama di bulan Syawal, ya, kita dibagi peluang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sebanyak mungkin amal dan bekalan untuk dibawa ke kehidupan kita yang kekal abadi apabila kita pergi meninggalkan dunia yang sementara ini. Jadi insya-Allah tamanya saya mengambil waktu yang pertamanya ni untuk mengucapkan kepada semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, tuan haji dan puan hajah, moci-moci, ya, bunda ayahanda, semuanya, sahabat-sahabat yang dikasihi kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkati kalian semua. Semoga dalam rahmat Allah, dalam keampunannya, insya-Allah. Dan marilah sama-sama permulaannya kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran, suratul Fatihah, untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh muslimin dan muslimat, umat Islam, umat Nabi SAW yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Ibu dan ayah, kalangan keluarga yang kita sayang, adik-beradik, sahabat-sahabat kita yang masih hidup, yang telah pergi meninggal dunia. Saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan ujian-ujian kehidupan. Ya, moga Allah Ta'ala jadikan insya-Allah hadiah kita ini termasuk insan yang pernah kita zalimi, kita umpati dia, kita khianati dia. Moga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ya, Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Muhyi, Ya Mumin. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Mujib, Ya Sami'. Ya Quddus, Ya Salam.
Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Allah, Ya Rahman, kami menadahkan tangan, kami bermohon di pagi ini, Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Dengan rahmat-Mu, masukkan kami semua dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami beramal dengannya sehingga saat kewafatan kami. Kau cabutlah sifat-sifat ujub, riya, sum'ah, takabur dan sombong daripada diri kami. Gantikan ia dengan sifat-sifat mutmainnah. Jadikan hati kami qalbun salim. Jadikan hati kami hati yang bersyukur, hati yang sabar, hati yang redha dengan ketentuan-Mu, Ya Allah. Permudahkan urusan kehidupan kami dan urusan akhirat kami, urusan kematian kami. Angkat penyakit jasad dan penyakit rohani kami. Murahkan rezeki kami. Kurniakan kami anak-anak yang soleh, rumah tangga syurga sebelum syurga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anta rabbi, Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Wa ana abduka. Kami semua hamba abdi-Mu. Wa ana ala ahdika. Kami semua berjanji setia untuk semampu mungkin melaksanakan segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, kami mohon berlindung di atas kejahatan dan kezaliman, dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan sebelum ini, yang akan mendatang. Kami mohon berlindung daripada-Mu, Ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kami akui segala nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan terlalu banyak dalam kehidupan kami. Wa abu'u bi zambi. Dan kami akui dosa-dosa kami begitu banyak, Ya Allah. Faghfirli, maka ampunlah dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada Tuhan, tiada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa kami malaikat Engkau, Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala memandang doa kita, doa walaupun nampak kecil, nampak sedikit, ya, amalan yang rekah, tapi betapa banyaknya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, orang yang dijanjikan Allah Ta'ala syurga hanya dengan amalan-amalan yang sedikit, tetapi kelebihan yang besar di sisi Allah. Dengan syarat kita yakin dengan rahmat Allah, dan kita mengharap-harapkan rahmat Allah Ta'ala itu, merintih-rintih dan merayu-rayu supaya Allah dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, ya, pada pagi ini, ya, insya-Allah, dalam misi kita memburu husnul khatimah, perakhiran yang baik. Tidak ada cita-cita yang paling agung, tidak ada doa yang selalu dimohon oleh Nabi SAW yang diulang-ulang. Malaikat Rasulullah bermohon pada Allah, Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup aku dengan perakhiran yang baik. Wala takhtim alayya bisu'il khatimah. Jangan, Ya Allah, Engkau akhirkan hidup aku dengan perakhiran yang tidak baik. Kerana dalam kehidupan kita, sunnatullah, hukum yang Tuhan buat. Kalau kita belajar universiti, ada anak-anak kita belajar universiti,
Ya, kadang-kadang result dia, peperiksaan dikira kumulatif. Kan? Dia dikira sem ni capur-capur CGPA. Tapi dalam kehidupan berbeza. Begitulah. Ya, sunnatullah. Dalam kehidupan kita ni dikira hujung. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang dikira hujung, akhir. Siapa pun seseorang itu. Tapi pandanglah dengan rahmat Allah. Kerana itu banyaknya kisah-kisah. Banyaknya hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, dan di antaranya itulah insya-Allah pagi ini kita akan kongsikan beberapa hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya, menunjukkan bahawa di sana betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala. Dan betapa manusia ni kena bermohon rahmat itu. Ada orang kadang-kadang dia bersedekah banyak, dia rasa dengan sedekahnya itulah dia akan masuk syurga. Tapi kita silap. Tidak ada satu amalan pun yang kita lakukan di dunia ini, sebanyak mana pun amalan kita, yang kita ke syurga Allah dengan amalan itu. Ya, ini kita kena faham satu benda. Tidak kita ke syurga tu dengan sebab amalan yang kita buat itu. Melainkan kita ke syurga Allah fabima rahmatin min Allah, dengan disebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin min Allah, dengan rahmat daripada Allah inilah bunuh 100 orang masuk syurga. Beri minum anjing masuk syurga. Amalan yang kadang-kadang kita tak terfikir. Bukan bangun tahajud, bukan berzikir sebagaimana ahli-ahli zikir, bukan para wali Allah yang begitu hampir dengan Allah Ta'ala, bukan ahli-ahli siyam, orang yang sentiasa berpuasa dalam kehidupan dia, ahli zikir, penikmat-penikmat tahajud. Tapi hanya orang yang biasa. InsyaAllah di sinilah Islam sentiasa memberi peluang. Ya. Kadang-kadang seseorang itu dibuang ahli keluarga dia kerana satu kesilapan yang dia pernah buat. Ya. Dan kita lihat itulah sebenarnya realiti yang berlaku dalam masyarakat. Ada orang disisihkan daripada keluarga, dibuang kerana apa? Ada satu kesilapan yang dia buat. Ada orang disisihkan daripada grup WhatsApp. Mungkin grup WhatsApp kita kena apa? Kena remove. Mungkin ada silap-silap kita dalam percakapan. Mungkin di dalam satu kampung kita dipinggirkan. Bakali kerana ada perkara yang penuh kita buat kesilapan dalam hidup kita. Dan mungkin dalam masyarakat kita pun kita disisihkan. Ya, kerana kesilapan-kesilapan yang pernah kita buat. Tetapi ingat, Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya, dia tidak pernah menyisihkan hamba-hambanya yang beriman bertakwa. Allah tidak pernah buang kita. Bahkan Allah inilah yang sentiasa menunggu-nunggu saat dan ketikanya kita bertaubat kembali kepadanya. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang buat dosa dan maksiat. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik yang bermaksiat, sebaik yang buat salah dan silap itu orang yang bertaubat pada Allah, yang kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi ini bezanya kita lihat. Dan kita kena buka hati kita, jiwa kita, pemikiran kita untuk kita menerima kembali. Andai di kalangan ahli keluarga kita ada seorang tu buat salah silap, ya, dengan rahmat Allah, dengan sifat Nabi yang memaafkan, kita ambil kembali. Kita kembalikan mereka. Kita beri peluang. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah menutup ruang untuk hamba-hambanya. Dan begitulah kita tidak pernah memandang hina pada orang yang kurang daripada kita. Terkadang penyakit-penyakit yang menimpa hati-hati
Mereka yang dalam ibadah ini ditipu oleh syaitan, merasakan dirinya dah baik. Mari sifat ujub. Mari sifat kagum, ijabin nafsi, kagum dengan diri sendiri. Lalu ia memandang hina pada orang lain. Tanpa dia tahu bahawa bagaimana orang yang kita lihat hina ini, barangkali dia ahli syurga Allah Ta'ala. Dan bagi ini insyaAllah kita nak berkongsi satu kisah di antara rahmat-rahmat Allah yang banyak itu. Ya. Di antara banyak-banyak rahmat Allah, di sana ada satu kisah yang menarik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa Nabi kata iman ini ada 70 lebih cabang dia. Iman kita ni ada 70 cabang. Ya. Dan yang paling tinggi sekali, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Batu kalimah ni hebat. Jika ditimbang di akhirat nanti, kalimah la ilaha illallah, ia lebih berat. Dan ia menyebabkan kita ke syurga Allah. Kalaupun seseorang ke neraka, adanya kalimah ini, dia masih berpeluang ke syurga. Subhanallah. Itu kehebatan kalimah ini. Dan sedangkan yang paling rendah, Nabi kata waktu paling tinggi. Yang paling rendah sekali ialah kamu membuang sesuatu yang mengganggu orang dalam jalan, dalam perjalanan. Nabi kata hak rendah sekali mualif sesuatu dalam perjalanan. Tu. Yo. Dan dalam kisah ni lah kita nak cerita ni hadis bagaimana Rasulullah SAW menceritakan seseorang di kalangan hamba-Nya yang masuk syurga, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga hanya kerana mengalihkan duri. Subhanallah. Alih duri daripada jalan, masuk syurga. Ini kita kata ni, kadang-kadang kita jangan tertipu dengan zikir kita yang banyak, dengan kita tahajud, dengan kita sedekah, kita puasa sunat dah, puasa sunat dah habis dah ni, orang lain tak puasa lagi. Kadang-kadang kita membangga diri dengan apa yang kita ada, yang kita buat. Lalu datanglah sikap merendah dan menghinakan orang. Apatah lagi kalau orang tu dalam maksiat, orang tu dalam jauh pada agama Allah Ta'ala, maka kita jangan cepat menghukum dia. Kerana Nabi sebut, wa innamal a'ma bil khawatim. Amalan seseorang dikira hujung. Jatuh pakat dia hujung. Hak hujung ni yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ending dia bagi. Ya. Maka di sinilah barangkali ada di kalangan kita, di kalangan manusia ni merasa ragu-ragu, merasa keliru dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa mari rasa ya ke tidak ni? Alih duri daripada jalan boleh masuk syurga. Ya. Dan di sinilah kita melihat betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala. Kita mudah urusan orang, Allah mudah urusan kita. Kita susahkan orang, Allah menyusahkan kehidupan kita. Subhanallah. Sebab tu di antara doa, siapa nak dapat doa malaikat, dia banyak-banyak doa kita ni. Ada doa yang malaikat mendoakan kita. Dia panggil doa bizahir ghaib. Kita mendoakan orang tanpa dia tahu kita doa ke dia. Subhanallah. Ini lebih dapat seorang sahabat. Ini kelebihan kita dapat seorang kawan. Ini lebihnya kita bersahabat dengan orang yang baik-baik. Ya. Yang dia kenang kita dalam doa dia. Dan orang yang berdoa ni pun, dia dapat kelebihan yang besar kerana ilmu yang dia miliki. Kata Nabi SAW, siapa yang nak dapat doa malaikat, dengan malaikat berkata, walaka misluk, untuk kamu sama saja. Ialah cara dia, kamu doakan saudara kamu. Kamu doakan seseorang tanpa ia ketahui kamu sedang mendoakan dia. Subhanallah. Kita doakan orang. Kita doakan orang. Orang tak tahu pun. Tapi malaikat kata apa? Walaka misluk. Untuk kamu sama saja. Bila mana kita tak doakan orang, kita tak dapat doa malaikat. Ini hikmahnya bila kita baca surah Fatihah ni, kita hadiahkan semua. Bila kita lalu tengok
Kalau kita tengok tak dapat kerja kan, contoh kita cari kerja tak dapat kerja. Ya. Lalu kita tengok orang duk cari kerja, kita doa, ya Allah mudahkan urusan dia dapat kerja yang baik, rezeki yang halal. Tuan-tuan tengok keajaiban. Walaka misluk. Malaikat siapa doa dia untuk kita. Tapi kalau kita tak doa ke dia, tak dapat doa malaikat tu. Doa malaikat tak dapat kat kita. Subhanallah. Ya. Kita tak kahwin lagi, tengok orang kahwin. Alhamdulillah. Bukan mari hasad je, bukan mari dengki pada orang. Bukan mari rasa dia kahwin dah, aku tak kahwin lagi. Bukan. Sifat kita ialah, ya, kita doakan, ya Allah, alhamdulillah bahagiakan rumah tangga dia. Ramaikan umat Nabi SAW. Tuan-tuan doakan orang, tuan akan lihat. Ya, tuan-tuan semua akan melihat. Walaka misluk. Bagaimana malaikat sedang mendoakan kamu. Dan insya-Allah kamu akan dapat apa yang kamu doakan itu. Ni rahsia. Ni rahsia. Sehingga tuan-tuan, ya, ramai orang tanya, kita buat komplek anak yatim di sini ni, dengan bangunannya, dengan masjid, dengan apa ni. Ya. Semua ni kurnia daripada Allah. Hazza min fadli Rabbi. Cuma saya nak kongsi satu benda. Ketika mana kita pergi ziarah pesantren, saya pergi Indonesia. Saya pergi pondok-pondok, tahfiz-tahfiz tempat orang lain. Ya. Tiap kali kita tengok, kita lalu orang buat masjid, kita tengok orang minta tahfiz dana, kita doakan orang. Dalam kita mendoakan orang ini, tiba-tiba Tuhan beri hak kita tengah buat, sia. Ya. Bukan hasad, bukan dengki. Ya. Tetapi mendoakan, walaka misluk. Malaikat kata untuk kamu sama saja, kamu dapat yang sama. Subhanallah tuan-tuan. Inilah Islam. Ya. Inilah Islam. Ini rahmat. Ini akhlak. Yang Nabi kata sebaik-baik manusia ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Itu yang kita heran tengok kadang-kadang. Ayo. Dah, kadang-kadang bukan orang Cina, kadang-kadang sama-sama kita ni. Tengok orang maju sikit dah, mari hasad dengki dah. Bermacam-macam dengan fitnahnya, dengan mengadu dombanya. Yang kena sihir. Ya. Yang orang buat macam-macam. Ni kadang-kadang kita pelik. Ya. Bukan kita nak dapat sesuatu yang Allah nak beri melalui doa kita. Bahkan kita merosakkan lagi hubungan silaturahim. Dan kita menempah tempat kita di neraka, waliyazubillah. Subhanallah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, di antara perkara yang kita kena sentiasa amalkan dalam kehidupan kita ni, mendoakan orang. Itu doa dapat doa pada malaikat. Subhanallah. Baik, yang kita nak cerita pagi ni ialah bagaimana mungkin seorang yang, ya, amal solehnya hanyalah membuang duri daripada jalan. Bukan tahajud, bukan puasa sunat, bukan zikir, bukan berjihad fisabilillah yang pahalanya besar, tapi hanya membuang duri daripada jalan. Disebut oleh para ulama, bagaimana seseorang tidak terbayang. Orang awam ni, kita ni takkan terbayang bagaimana Allah boleh memasukkan seseorang yang buang duri pada jalan dalam syurga. Sedangkan dia tak mati syahid, dia tak hafal 30 juzuk Quran, dia tak baca sehari Quran juzuk, dia bukan tahajud tiap-tiap malam, dia tak sedekah beribu-ribu ringgit, tapi dia hanya buat satu kebaikan, membuang duri daripada jalan. Ini disebut, dibahaskan oleh para ulama. Dan di sinilah disebut bagaimana, ya, rahmat Allah itu tidak ada batasan dia. Itu sebut dah itu kan. Nabi kata rahmat Allah ada 100 rahmat. Daripada 100, satu saja diturun ke bumi. 99 lagi Allah simpan di akhirat. 99. Dan gambarkan, bayangkan, ya, bagaimana satu rahmat ini, ya, binatang pun boleh berkasih sayang. Binatang, ya, ada mawaddah warahmah, sayang anak dia. Subhanallah. Burung dia keluar pagi cari, ada anak kecil dia tinggal, burung ni pergi memburu cari balik makanan untuk anak dia. Ini rahmat Allah. Siapa ke binatang dapat tempiah dia. Sebab tu dalam Islam, ya, kita dilarang, ya, buat zalim kepada binatang. Tak boleh. Khususnya ada hadis satu yang cerita tentang seorang yang bela kucing.
Siapa bela kucing tu hati-hati. Dia bela kucing, dia kurung dalam sangkar kucing ni. Lalu dia tak beri makan. Kucing ni miau-miau lapar. Nak makan, nak minum lapar. Akhirnya, kucing ni mati. Dia tak beri makan. Nabi kata, aku melihat dia di dalam neraka. Ya, orang ni dalam neraka dan kucing ni duduk cakar tubuh dia. Subhanallah tuan-tuan. Inilah Islam. Itu kucing. Apatahlah nafkah yang wajib bagi suami, bagi anak-anak, bagi isteri. Menyebabkan kita ni, itu yang kita kata tak apa. Kita bekerja ni ibadah. Kita keluar daripada rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Cari rezeki yang halal dengan tujuan nak beri nafkah, makan anak dan isteri. Boleh pahala. Jangan rasa bagi duit ke anak isteri ni bebanan, jangan. Tapi boleh pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kalau kucing kita bila tak boleh makan, mati kucing itu pun ada perkiraan dia. Dan perkiraan dia neraka. Orang yang menzalimi seekor binatang yang kadang-kadang bernama kucing. Subhanallah tuan-tuan. Ini Islam mengajar kita. Maka nak ceritanya, bagaimana rahmat Allah itu tidak ada batasan dia. Tidak ada batas. 99. Bayangkan, hak satu ni pun, subhanallah. Manusia berkasih sayang. Seorang ibu sayang pada anak dia. Anak sayang pada mak ayah dia. Mawaddah warahmah suami isteri. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda Allah Ta'ala tu, dia menjadikan azwajan litaskunu ilaha. Daripada kamu ni seorang isteri. Supaya kamu ni cenderung, kamu tentera. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan diberikan kepada kamu mawaddah, kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut oleh para ulama, sesiapa saja. Ingat ayat ni. Sesiapa saja. Ini sebenarnya satu inspirasi, satu motivasi sebenarnya. Ya kadang-kadang orang yang baru nak hijrah, orang yang dah bergelumang dengan dosa, dengan maksiat, orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita share kuliah-kuliah ni, kita tolong sampaikan pada orang. Orang yang kadang-kadang dah rasa tidak ada motivasi dalam hidup dia. Dah berputus asa. Dibuang keluarga, dibuang masyarakat. Dipinggirkan kawan-kawan. Subhanallah. Allah Ta'ala bersama dengan orang ni. Kita kena ingat, itu peluang seseorang berkhaluat dengan Allah Ta'ala. Di mana disebut oleh para ulama, seseorang itu berhak ke syurga Allah walaupun sesiapa pun dia. Lepas tu ada kisah Imra'atus Sauda, perempuan yang berkulit hitam, yang masuk syurga walaupun kulitnya hitam, kerana kesabaran dia, redha dia dengan penyakit dia. Yang jumpa Nabi SAW, kita cerita sebelum-sebelum ni, penyakit macam penyakit sawang itu, tak sedar diri. Bila dia tak sedar, terbuka aurat dia. Dia orang perempuan. Bila nyakit gini ni, nak kahwin tak ada orang nak. Jadi jumpa Nabi SAW. Rasul kata, kalau aku doa sekarang sembuh kamu. Tapi kalau kamu bersabar, Allah nak beri syurga untuk kamu. Subhanallah. Dia memilih syurga Allah. Walaupun berpenyakit, walaupun kulitnya hitam, walaupun tak ada orang nak masuk meminang dia, tidak ada kebahagiaan, tidak ada perkahwinan macam orang lain, tapi dia merindui syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, satu perkara yang kita kena faham, dia berhak memasukkan seseorang ke dalam syurga walaupun sekecil mana pun amalan dia, dengan fabima rahmatin min Allah, dengan rahmat Allah. Ini kita kena ingat. Menyebabkan kita jangan sekali-kali, kalau pun kita rajin pergi kuliah, rajin sedekah, rajin zikir, ahli tahajud, jangan kita tengok orang, air muka kita ni nampak penghinaan pada orang. Walaupun kita kata, kita tak kata ustaz, tapi air muka kita ni kita tunjuk. Kita kata ni masjid tak aja pergi, majlis ilmu tak dengar. Kita punya penghukuman kita tu kepada seseorang tu, wal-iyazubillah, minta jauh. Kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala dia berhak sesiapa saja menjadi milik Allah, menentukan seseorang itu ke syurga Allah Ta'ala. Ini kita kena faham. Walaupun
Amalan yang seseorang tu buat hanyalah amalan yang remeh, dipandang remeh oleh manusia. Apa tu kita sebut tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, jangan memandang amalan yang kecil yang dipandang remeh oleh manusia, oleh kita sebagai amalan tak ada apa-apa nilai. Jangan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau sebesar zarah pun kalau kamu buat, Allah Ta'ala nilai dan hitung. Apatah lagi, duri ni bukan besar zarah. Tai cicak tu besar lagi daripada zarah. Kadang-kadang kita alih tai cicak, buang tai cicak daripada masjid. Ya, subhanallah tuan-tuan. Kita mudahkan urusan orang. Allah mudahkan urusan kita. Ya. Maka disebut di sini tentang seseorang lelaki yang membuang duri daripada jalan. Dan disebut itu cabang iman yang paling rendah. Daripada 70 cabang iman, yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah, yang paling rendah buang duri daripada jalan. Subhanallah. Maka hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Selepas Quran, sumber rujukan kita orang Islam, Quran, hadis Nabi SAW. Hadis yang paling sahih lepas Quran, Bukhari, Muslim. Ni nombor satu ni. Ya. Ni hadis ni dua-dua. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim pun meriwayatkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shaukin ala tariq fa akhazahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka pada satu hari, ketika seorang lelaki, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada seorang lelaki dia melalui satu jalan. Ya. Lalu dia berjumpa dengan wajada ghusna syaukin. Dia jumpa setakat duri tengah jalan. Macam duri duduk stopak atas jalan ni. Barangkali duri ni daripada pokok yang jatuh duduk tengah jalan. Lalu fa'akhazahu, dia pun ambil duri ni, dia alih. Dia letak. Dia kata dia tengok duri ni barangkali mengganggu orang nak lalu ni. Kalau kena sakit, dia pun alih. Lalu kata Nabi, fasyakarallah, maka Allah bersyukur kepadanya. Subhanallah. Allah bersyukur kepadanya. Ya, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, dan Allah memberi keampunan kepadanya. Subhanallah. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan hadis biasa ni. Dua-dua. Bukhari riwayat, Imam Muslim pun sebut. Dan disebut dalam riwayat yang lainnya, seorang lelaki melintasi sebuah pokok. Lalu cabang, batang, ranting pokok ni jatuh tengah jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan alih ranting yang jatuh ni supaya tidak mengganggu orang di atas jalan. Maka dengan sebab itu dimasukkan ia ke dalam syurga. Subhanallah. Lalu disebut dalam riwayat yang lainnya daripada Abu Hurairah, ni Imam Muslim, sesungguhnya aku melihat, kata Nabi SAW, aku melihat seorang lelaki sedang berguling-guling di dalam syurga. Duk guling dalam syurga. Syurga ni kan tempat nikmat, tempat berhibur, tempat nikmat. Subhanallah. Itu syurga. Ya, tempat berlazat-lazat. Ya. Lalu kata Nabi SAW, hanya kerana dia sedang duk guling-guling dalam syurga ni, kata Nabi, daripada Imam Muslim juga, kerana dia mengalihkan dedahan pokok yang duduk mengganggu manusia pada sebatang jalan. Subhanallah. Ini tuan-tuan, saya nak cerita pada kita semua ni untuk kita membuka minda kita, nak melihat. Kadang-kadang kita bila kita dah jumpa satu amalan ni, kita rasa khusyuknya dengan zikir, dengan tahajud, dengan puasa, dengan bersedekah. Ya. Kadang-kadang kita dah hampir melupakan. Nampak kadang-kadang kita duk asyik-asyik ni kan. Orang berjihad dengan jihad, dia nak mati syahid. Orang yang puasa dengan puasa dia, yang zikir lazat dengan fana dengan zikirnya, yang bersedekah dengan sedekahnya. Ya, maka kadang-kadang kita, bila kita dah terbiasa, kita dah lupa dah bahawasanya nak pergi ke syurga ni sebenarnya bukan dengan amalan kita ni. Kita teruskan amalan.
Tapi fabima rahmatin min Allah, dengan rahmat Allah. Hari kita kadang-kadang terlupa. Ya, sehingga kita melihat, kita mengejar yang besar, kita meninggalkan yang kecil-kecil ni. Yang kadang-kadang menjadi asbab ke syurga Allah. Asbab ke syurga Allah. Jadi di sinilah disebut bagaimana Allah mengampun dosa. Allah berterima kasih kepadanya. Dan seseorang itu menikmati nikmat di dalam syurga. Meraih syurga, meraih pahala yang besar hanya dengan amalan yang sedikit. Sedangkan disebut rahmat Allah itu tersangatlah luas. Kurnianya terlalu agung buat hamba-hambanya. Ni kita nak suruh rasa Allah ni Rahman, Allah ni Rahim. Allah ni Ya Wadud. Allah itu Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Latif. Subhanallah. Ini yang kita nak rasa ni. Menyebabkan hati kita selalu nak berbicara dengan Allah. Kita nak tidur malam, kita berwuduk. Ajar diri kita berwuduk. Memang kadang-kadang payah nak ambil semaya ni, kadang orang payah nak buat. Benda yang payah ni lah pahala dia besar. Ajar diri ambil berwuduk, zikir. Zikir sehingga kita lazat dan tertidur. Subhanallah, tuan-tuan cuba buat. Zikir ketika nak tidur ni paling lazat. Ya, sebab masa kita nak tidur ni, kita zikir, subhanallah, subhanallah. Yang disebutlah hadis yang sahih 33 kali, macam lepas maya. 33 kali Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Cuma kita biasa zikir hak lepas maya tu. Kita tak jarang dengar hadis yang Nabi ajar kita zikir sebelum tidur. Subhanallah. Ya. Ya Allah, ampun dosa kita. Dan kita tidur dalam nilai berwuduk, kita tidur dalam nilai zikir, dan kita tidur dalam beribadah kepada Allah. Kalau Allah takdir kita mati malam itu, subhanallah, itu namanya mati husnul khatimah. Bagi orang yang memburu husnul khatimah, pastikan belum tidur kita, itu amalan kita. Kita bangun pagi, sayyidul istighfar, kita semayang subuh, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya kita melakukan satu perkara. Kadang-kadang kita buat perkara ni berkhidmat untuk orang, memudahkan urusan orang. Bagaimana Allah tersangat suka, ya, Allah Taala dengan rahmatnya mengampun dosa, dan Allah bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Sebab tu kita baca hadis sebelum ni, bagaimana orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia nak pergi ziarah kawan dia. Ya, dia pergi ziarah, tengah dalam perjalanan malaikat turun. Ya. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi hamba Allah. Ni sini ulama bahas, rupanya malaikat boleh turun juga kepada orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Apa tu kata, kalau Nabi-Nabi dipanggil mukjizat. Ya. Kalau selain Nabi dipanggil karamah, perkara yang luar biasa. Dalam hadis yang sahih kita pernah baca, Allah hantar malaikat, malaikat tanya, kamu nak pergi mana? Dia kata, saya nak pergi ziarah kawan saya. Kamu ziarah dia ni kerana apa? Tidak lain, dia kata, kerana keagungan Allah. Aku mengasihinya kerana Allah. Lalu kata malaikat kata, sesungguhnya aku datang ni menyampaikan pada kamu, Allah perintah aku ni, mari beritahu pada kamu bahawasanya Allah Ta'ala menyayangi kamu, Allah Ta'ala mengasihi kamu, Allah Ta'ala merindui kamu, Allah Ta'ala mencintai kamu sebagaimana kamu sedang merindui, mengasihi dan menyayangi saudara kamu yang kamu nak pergi ziarah ni. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat. Ya. Kadang-kadang kita, betul kata, yang bahagian tahajud, yang zikir kita dengan Allah, tahajud kita dengan Allah. Tak, nampak tak? Ya, semayang. Tapi ada hablum minan nas. Hablum minan nas. Jangan lupa. Alih duri atas jalan. Kemudahan orang lalu. Ya. Pergi ziarah kawan-kawan kita, memenuhi keperluan dia. Subhanallah. Satu balasan dan ganjaran yang besar, dapat cinta Allah.
atau orang yang bersyukur pada manusia, tu tanda dia bersyukur pada Allah. Dia berterima kasih pada orang. Dia sayang pada orang. Tu tanda Allah sayang juga pada dia. Ya. Itulah begitu mudahnya Allah Ta'ala dengan rahmatnya, ya, mengurniakan kasih sayangnya kepada kita. Dan juga disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan mereka, maka dia juga memperolehi laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa tu tuan-tuan, kadang-kadang ya, kita sebut sikit lah isu-isu yang banyak berlaku dan sensitif dalam masyarakat. Ya, kadang-kadang ni menimpa keluarga kita, jiran tetangga kita. Ya, contoh mudah je. Kita ada tanah. Tanah kita ni, di belakang rumah kita ni, banyak rumah. Lalu orang minta nak buat jalan. Kita pun kata tak boleh. Kita pun blok, tutup dengan pagar. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita jenis orang mengaji, kita faham hadis-hadis Nabi SAW. Orang alih duri kecil ni, duri ni tak ada nilai pun. Ada duri ni hak daripada dahan yang tercabut duduk atas jalan ni. Alih duri, kalau alih duri ni boleh masuk syurga sebab orang nak lalu jalan. Tiba-tiba kita ada tanah. Bukan orang nak ambil tanah seekar, setengah ekar. Nak lalu je. Barangkali sebuah kereta. Barangkali sebuah motosikal. Tuan-tuan, kalau kita beri laluan ni, kita mati. InsyaAllah, kalau kita buat betul kerana Allah ikhlas, kita faham hadis-hadis Nabi ni, Allah beri syurga pada kita. Kita tak banyak amalan. Tapi kerana kesombongan kita manusia, kita rasa tanah ni milik kita, nanti sempit rumah, nanti berkurang, kita pergi pagar, orang nak lalu kita blok, kita mati. Apa faedah tanah tu untuk kita? Nak tanya tuan-tuan, apa nilai tanah kita di dunia yang banyak ini, nak banding dengan nilai syurga yang Allah Ta'ala nak beri pada kita? Subhanallah, hak ni hak saya sebut ni terlalu banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang laluan besar ni dia pergi pagar lagi, dia pergi tutup lagi, menyebabkan orang tak boleh nak lalu. Subhanallah. Ya, minta maaf saya sebut ni sensitif. Ya, sensitif. Sebab kadang-kadang bukan tempat lain, dekat-dekat dengan kita. Kampung kita, jiran kita, masyarakat kita. Tapi bila orang ni tak faham, memang betul manusia ni dia akan bermusuh dengan apa yang ia jahil. Ya, jadi musuh pada. Orang nak minta sikit laluan, dia lawan sungguh, dia akan fight. Dia kata gila, jalan sana banyak lagi. Kenapa nak ambil jalan saya? Sebab apa? Dia tak faham. Tuan-tuan, subhanallah. Orang yang jahil tentang agama ni, orang yang tak mengaji ni, memang dia akan bermusuh dengan kejahilan dia. Allah nak beri syurga tu, sebab orang minta jalan. Akhirnya dia tolak syurga Allah Ta'ala. Dia tolak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya. Ni kita ambil hadis ni. Kita baca kisah ni, kita apply dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan. Ya, barangkali tuan-tuan zaman sekarang ni kita nak tengok duri atas jalan payah dah. Tapi mungkin tengah-tengah kita lalu tu ada sampah ke ada apa, kita boleh tolong apa yang kita boleh. Ya, tapi kadang-kadang banyaknya berlaku dalam masyarakat. Ya, tanah kita ni tuan-tuan, Allah, kita tak bawa pun ke akhirat. Banyak mana hari ni tanah-tanah terbiar, tanah-tanah wakaf. Bukan tanah wakaf, tanah yang tidak diuruskan, tidak dituntut. Alangkah indahnya kita mati, tanah-tanah kita ni kita wakaf. Kita wakaf pada agama Allah Ta'ala. Dapat saham. Ya. Kadang-kadang tanah ni kita beri orang lalu. Ya. Ambil hadis ni. Ya. Kita ambil hadis ni, buat panduan hidup kita. Kalau alih duri pun dapat syurga, Allah kalau beri tanah kita ni orang lalu sebuah kereta, lagilah Tuhan nak berinya syurga pada kita. Subhanallah Ta'ala tuan-tuan. Ya. Jadi di sinilah yang diajar dalam agama kita, supaya kita beramal dengan Islam. Ya. Memberi kemudahan pada orang. Tidak mengotorkan jalan-jalan. Ni juga ramai orang komplain. Kan? Biasa kita nak pergi buang sampah. Sebab kita kena ingat, dia ada dua, dosa pahala, syurga neraka. Ya. Bila besar kelebihan, besar juga
dosa dia. Kita beri kemudahan orang lalu, alih duri masuk syurga. Tapi kita menghalang orang daripada jalan agama Allah, pun besar pahala, dosa dia. Tak? Orang tengah nak lalu pun sapah, penuh atas jalan. Sebab apa? Kita nak pergi buang sapah, ambil sapah tok belakang bonet kereta. Tak? Jalan, sapah jatuh. Ini kita menyusahkan orang. Jadi hati-hati. Ya, kadang-kadang kita tahajud bagus dah. Sedekah bagus, dari sudut sini pula. Orang lalu seorang lah anak. Orang lalu seorang lah anak. Apatah lagi hak post dalam Facebook. Hak marah dalam Facebook. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya. Jadi kena hati-hatilah sebab semua-semua benda ni ada perkiraan dia. Ya. Dan kita bukan bicara soal pahala dosa saja ni, bab syurga ni. Bab syurga ni. Ya. Maka tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian, begitulah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita buang satu benda yang menghalang seseorang daripada jalan adalah merupakan salah satu cabaran daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan akhlak, budi pekerti. Ya. Itulah yang kita tunjukkan menyebabkan orang bukan Islam boleh memeluk Islam. Tunjuk akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membuang sesuatu yang menghalang orang ni disebut salah satu tanda iman. Tanda bahawa seorang itu telah memiliki iman, akhlak dan juga adab yang tinggi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, daripada hadis-hadis yang kita baca ni, ya, marilah kita mengambil pengajaran dia. Ya, pengajaran dia yang pertama, jangan pandang enteng. Jangan pandang rendah amalan yang kecil. Ya. Amalan yang kecil jangan pandang rendah. Ya. Apa saja pun. Waktu saya sebut, saya pernah cerita pada tuan-tuan. Ya. Ada seorang, dia nampak pakcik tunggu bah. Zaman kita ni dah jarang dah kan orang naik bah. Ni cerita ni puluhan tahun lama dah. Zaman orang tak banyak kenderaan. Ya, dia tengok pakcik panas terik. Kaki kudung. Tunggu bah. Saya tak pastilah orang yang saya cerita ni dia menyaksikan tidak live ni. Ya. Dia ambil secawang air masak. Pakcik minum air. Dia pergi minum air. Ni nak cerita tuan-tuan ni, dia antara amalan yang kecil tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Ya. Beri minum air, minum air, ajak masuk rumah, tak apalah. Ya, lepas tu pakcik nak pergi mana, nak ada perlu ni, tak apa dia kata, nak tunggu bah. Ya, tapi saya nak cerita ni, rezeki modal secawang air kosong tak ada modal. Ambil je, rebus air, ambil. Dengan secawang air, Allah beri kepada dia satu tanah di Bandar Kota Terengganu yang nilainya jutaan ringgit. Pakcik ni owner tanah, dia menyewa rumah. Dia sewa. Nak beli tanah Bandar Kota Terengganu ni mahal. Dan hari ni saya nak khabar ni, dengan modal air masak, air sejuk, secawang air, tapi dia punya inner drive dia, hati dia, iman dia, adab dia, akhlak dia, nak berbuat kebaikan, Allah ganti apa? Sebidang tanah yang nilainya jutaan ringgit. Owner tanah adalah pakcik ni. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Ni saya bukan cerita-cerita dongeng ni. Ya. Tapi cerita yang subhanallah. Bagaimana Allah tunjuk. Kadang-kadang di dunia ni Tuhan bayar cash. Dunia Tuhan dah bagi cash dah. Apatah lagi di akhirat. Ya. Sebab tu kita baca hadis-hadis ni. Ya. Kisah yang sangat menarik. Jangan kita pandang remeh-temeh sebarang amal yang soleh. Subhanallah. Sekecil-kecil perkara, jangan kita pandang rendah. Ya. Yang kedua, Allah itu begitu rahmat, begitu pengasih, begitu sayang pada hamba-Nya. Dengan rahmat dia itu, dia layak, dia berhak untuk memilih sesiapa pun untuk ke syurga dia. Maka siapa kita untuk menentukan orang ni? Siapa kita? Ya. Yang bunuh 100 orang nyawa pun boleh masuk syurga. Yang bunuh pak saudara Nabi Wahsy, syurga. Subhanallah. Ya. Orang yang pernah berzina pun dalam syurga. Orang yang mabuk minum arak pun ada dalam syurga. Ni tuan-tuan nak ajar kita.
Tidak ijabin nafsi, kagum dengan diri sendiri. Tidak tertipu dengan amalan kita. Tidak memandang hina pada orang. Tapi seorang yang memberi peluang. Ya. Kita tak boleh nafi. Kadang-kadang kesilapan ini berlaku dalam diri kita, dalam keluarga. Ya. Dalam keluarga, dalam masyarakat. Maka jangan kita buang. Jangan kita pandang hina. Ya. Sebaliknya bersikaplah rahmat. Sebagaimana Allah bersikap rahmat pada kamu. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Allah Ta'ala kata, carilah bahagian kamu di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Cari bahagian kamu di akhirat ni. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi ingat, jangan kamu lupa kehidupan kamu di dunia. Kamu nak kerja-kerja, cari rezeki. Nak pergi melancong, pergi melancong. Nak makan, minum, makan. Beribadat, beribadat. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tapi ingat, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Allah bersifat rahmat pada kamu. Allah mengampun dosa-dosa kamu. Maka jangan kamu meletakkan diri kamu ni lebih pada Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan mendahului Rasulnya Nabi SAW. Ini kita kena ingat. Siapa pun kita, dan siapa pun orang yang kita kenal, kadang-kadang kita tengok dia hari ni hinanya dia, jahatnya dia, buruknya dia. Ya. Jangan pandang hina pada orang. Ya. Kita tak tahu lagi hujung pangkal, kadang-kadang dia ahli syurga. Kita takut dengan diri kita. Sebab tu tuan-tuan semua, itu pengajaran daripada hadis ya, yang kita baca pada hari ini. Kemudian disebut oleh para ulama daripada hadis yang kita baca ni, kita disuruh sentiasa berdoa. Kita ni disuruh sentiasa bermohon pada Allah. Doa apa? Doa yang pertama, minta syurga dengan rahmat Allah. Ya, minta syurga, minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala itu minta syurga. Lepas tu kita, bila kita berdoa, kita minta sama kah? Allah Ta'ala merahmati kita dengan keampunannya. Allah Ta'ala masukkan kita syurga dengan asbab rahmat dia. Sebab kita tidak ke syurga dengan amal soleh kita yang terlalu sedikit. Walaupun kita rasa banyak dan panjang, tidak lagi. Tidak boleh lagi nak balas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, ya, nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan amalan yang kamu buat hari ni, kamu tak boleh nak kira. Yang kita sebut dalam kita bicara soal musibah sebelum-sebelum ni, kalau kita rasa berat sangat ujian yang Allah beri, ambil satu pen, ambil satu kertas, buat kolom. Buat kolom, tulis. Apa musibah? Apa yang Tuhan uji kamu? Tulis 1, 2, 3. Senaraikan pula, checklist. Apa nikmat yang Allah Ta'ala beri? Tulis. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu tulis nikmat Allah, tak mampu kamu nak hitung dia. Menyebabkan kita akan memandang musibah ni, ujian yang Allah beri kita ni, kecil saja. Tidak ada apa-apa sangat. Ya? Hanya terkait kadang-kadang emosi kita. Hanya kadang-kadang kelemahan akal kita melihat rahmat Allah, wahyu dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha pengatur. Jadi oleh kerana itu, disebut oleh para ulama, sentiasalah kamu bermohon kepada Allah syurga dengan asbab rahmatnya. Ya? Dengan asbab rahmat Allah, minta syurga. Ya, dengan amal soleh yang kita lakukan, walaupun amal soleh kita buat tu adalah amal soleh yang sedikit saja. Kemudian disuruh kita buat amalan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, kadang-kadang kita buat satu perkara, orang dapat manfaat. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Ya. Saya cara peribadilah. Ya. Saya nak ucap jazakumullah. Hanya Allah Ta'ala yang boleh membalas jasa baik, ya, para penyumbang, para pendokong, para yang mendoakan. Ya, subhanallah. Ya, termasuk kalau orang benci kita pun tak apalah. Itu kadang-kadang asbab Allah nak beri pahala. Allah nak beri kita nilai yang tinggi di sisi dia. Tuan-tuan, kita ni disuruh banyakkan buat amalan yang orang lain dapat manfaat. Kita mati, orang dapat manfaat. Saya pernah cerita kan, macam mana ramah dah daripada sini ni.
insan-insan yang telah pergi meninggal dunia. Orang yang berwakaf, yang menyumbang di sini, ramai mana dah mati. Tapi yang diwakafkan, yang disumbangkan, masih ada di sini. Pahalanya mengalir tak berhenti. Betapa air mata si ibu. Kita cerita tuan-tuan beberapa orang, ibu-ibu dah menangis di sini. Anak dia masuk sini. Saya nak sebut tuan-tuan. Ya. Anak-anak yang belajar di sini ni anak yatim. Ya. Mereka yang kita sebut jarang mendapat pembelaan dalam masyarakat. Anak orang susah. Mari-mari berapa kena bayar? Berapa kena bayar? Saya kata percuma. Tidak ada bayaran. Allah Tuhan. Melihat tangisan ibu ni, keluar air mata dia, subhanallah. Ya. Menyebab saya kata subhanallah, besarnya pahala orang-orang yang menyumbang, berwakaf, berinfak berjalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ibu, anak dia 4 orang. Daripada masuk di sini, alif bata ni tak erti. Kehidupan yang susah, tidak ada akses kepada pembelajaran. Mari sini, anaknya berubah akhlak 360 darjah. Ya. Pada hari akhir, anak khatam Quran 30 juzuk, mari menangis. Ustaz, terima kasih. Anak saya masuk sini tak pandai alif bata, tapi hari ini 30 juzuk Quran di sini. Saya kata ni bukan kerja saya. Saya hanya alat wasilah. Ini orang yang menyumbang. Ini pahala buat mereka. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Kita disuruh buat perkara, buat kerja yang manfaatnya untuk orang. Kita dah mati tapi kita melahirkan orang yang hafal Quran. Walaupun kita tak mampu nak hafal Quran. Kita tak mampu nak baca Quran 5 juzuk macam anak-anak tahfiz di sini. 5 juzuk sehari tak boleh. Tapi kita sumbangkan apa yang kita ada untuk membantu mereka. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW pahalanya besar berpanjangan. Perjuangan Nabi untuk umatnya. Islam siapa pada kita hari ini. Betapa ramai orang yang masuk di sini bukan mak ayah dia hafal Quran. Tapi mari-mari tengok, subhanallah, ini sekolah tahfiz ke apa ni? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah sukakan keindahan. Dia tengok, oh gini belajar sekolah tahfiz, saya nak masuk, saya nak belajar Quran. Ya, mari akhirnya jadi orang yang hafal Quran. Boleh hafal Quran dengan sebab apa? Sebab sumbangan-sumbangan kita. Kita buat yang terbaik. Kita bina institusi tahfiz. Kita bina dengan ajar yang diajar oleh Nabi SAW. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah sukakan keindahan. Orang minat pada Islam. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Saya kalau ikut ceritanya banyak. Tapi betapa kegembiraan air mata yang kita telah sumbangkan. Apa yang kita ada menyebabkan orang lain dapat kemudahan. Subhanallah. Kita mati kat gini, continue, pahala tetap berjalan. Ya, saya nak ambil tribute. Ya, buat penyumbang-penyumbang yang telah meninggal dunia. Dan kita semua pun akan meninggalkan dunia ini. Ya. Tanah yang kita simpan, harta yang kita simpan, kita tak bawa. Tapi apa yang kita beri itulah menjadi hak milik kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita pergi ke Jepun, duit ringgit tukar yen. Tuhan tunjuk dah. Kita pergi umrah, ringgit Malaysia tukar riyal Saudi. Begitulah kita nak masuk ke alam barzah ni. Entah hari ni, entah sekejap lagi kita nak pergi mati. Semua itu tidak ada nilai melainkan kita tukarkan dia kepada infak fisabilillah, pada agama Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, buatlah satu perkara yang boleh memberi manfaat pada orang. Ya, memberi manfaat kepada ummah. InsyaAllah besarnya pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, hindari perbuatan yang menyusahkan orang. Jangan kita susahkan orang. Ya, jangan kita menyusahkan orang. Kalau kita tak mampu nak buat, jangan kita fitnah orang. Jangan kita kata yang tak baik. Ya.
Saya tak tahulah, tapi ada orang dia kata, tak, ya berilah ke tafih anak yatim tu. Itu dah mewah dah tu, bangunan dia comel dah tu. Kita beri tempat lain. Saya kata, kita tak nak menyumbang, jangan kita menyusahkan orang. Jangan kita pergi hasut orang pelik-pelik. Jangan kita hasad pada orang. Kalau kita tak mampu buat, jangan kita dengki pada orang. Jangan kita hasad pada orang. Subhanallah tuan-tuan. Itulah ragam, itulah ujian dalam kehidupan kita ni. Yang kita mampu sumbang, kita sumbang. Yang mampu kita beri, kita beri. Tapi jangan sekali-kali kita menyusahkan orang. Sebaliknya kita amal yang kita baca tadi, nak dapat doa malaikat, walaka mislu. Doakan orang. Doakan orang dalam kebaikan. Dan insya-Allah, yakinlah kita bahawa hari ini semua orang ada peluang masuk syurga. Ya, ingat, ahli syurga bukan ustaz, bukan ulama saja, bukan nabi-nabi dan rasul, tapi apa yang kita baca hari ini menunjukkan bahawa syurga itu menjadi milik Allah yang boleh dianugerahkan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah itu berkehendak, cukup dia kata jadi, maka jadilah. Subhanallah tuan-tuan. Ya, jadi jangan pandang hina pada sesiapa, jangan pelekehkan orang, jangan pandang kecil amalan yang sedikit yang dipandang remeh oleh manusia. Sentiasa bersangka baik pada manusia, pada Allah. Beri peluang. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan memayahkan orang. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan orang untuk kenal agama ni, untuk orang masuk syurga, untuk orang kenal dengan rahmat Allah. Jangan sempitkan agama kita ni. Ya, kerana rahmat Allah itu hanya mengalihkan duri, Allah beri syurga. Jangan kita payahkan. Maka insya-Allah kita dalam pemburuan husnul khatimah ini, Allah kita nak tunjukkan betapa fabima rahmatin minallah, rahmat Allah Ta'ala itulah kita semua ke syurga dia. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita semua bakal ahli syurga. Kita asal daripada syurga. Dan insyaAllah kita kena yakin, kita mesti pulang ke syurga. Kita kena balik ke tempat asal kita, syurga. Kita semua asal dari syurga. Pastikan kita balik ke syurga. Yang nak kita ke neraka ini syaitan iblis, yang dah beramal beribadah, ditipu dengan amalan-amalan dia. Datang sum'ah, datang riak, datang ujub dalam diri dia. Waliyazubillah. Ya, sebab tu Nabi kata ada orang dah amalan dia ahli syurga, jarak dia nak masuk syurga sikit lagi, sehasta lagi. Tiba-tiba di akhir hidup dia, Tuhan balik hati dia, dia beramal ahli neraka, nerakalah dia. Hidup kita bukan dinilai kita dapat malam qadar, kita dapat sebulan Ramadan tahajud, tidak. Tapi dikira kalau hari ni orang yang 30 juzuk Quran, dia khatam 40 kali pun bulan Ramadan, tapi hari ni dia dalam maksiat, dia mati, maka dia mati husnul khatimah, dia mati su'ul khatimah nama dia. Tapi orang yang bulan Ramadan baru ni, dia tak puasa, dia banyak buat dosa, tapi hari ni, sekarang dia dengar kuliah, dia dapat hidayah Allah, dia bertaubat, dia mati, mati itu nama husnul khatimah. Subhanallah, itu keadilan Allah Ta'ala. Maka marilah kita memahami sunnatullah ini, dan marilah kita mengajak semuanya, insya-Allah semua kita fabima rahmati minallah, dengan rahmat Allah, insya-Allah akan ke syurganya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, bakali sekali itulah kuliah kita pada pagi ni, ya. Maklumlah semua dah bekerja, ya, yang sudah bekerja di tempat kerja, ya, amalkan selalu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, masuk tempat kerja bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Insya-Allah niat kita nak cari nafkah, rezeki yang halal, nak dekat pada Allah, nak berinfak, nak beri nafkah yang wajib untuk anak isteri. Sesaat kita duduk di tempat kerja, nilai ibadah. Subhanallah. Orang yang beriman mengolah dalam kehidupan dia, semua jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada pagi esok. Dan marilah sebelum kita akhirkan kuliah pada pagi ini, ya, insyaAllah sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, kita ni amalan tak banyak,
tahajud kita, kadang-kadang kita tak menangis. Kita baca Quran tak mampu menitiskan air mata. Ya, kita semayang malam pun kadang-kadang payah nak keluar air mata. Ya, kita nak istiqamah macam para sahabat-sahabat Nabi SAW pun payah. Maka marilah dengan apa yang kita baca pagi ni, barangkali dengan doa kita pagi ni, insya-Allah jadi asbab. Walaupun hanya doa, ya, mungkin ia jadi asbab dengan rahmat Allah. Minta syurga dia, minta rahmat Allah untuk kita dapat syurganya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, insya-Allah hadirkan hati kita, hadirkan insan yang kita sayang, yang hidup, yang telah meninggal dunia, ibu ayah kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, ya, semuanya orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita khianati, banyaknya kejahatan, kezaliman yang pernah kita buat. Mohon Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita doakan semuanya, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ijabahkan doa kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rabbus samawati wal ardh, ya Wadud, ya Latif, ya Muhyi ya Mumin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz al-Jabbar, Allah ya Sami, Allah ya Fattah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izinkan kami hamba-Mu yang hina dina ini, ya Allah, yang banyak dosa maksiat padamu, ya Allah, yang sedikitnya amalan yang sempat kami lakukan di usia kami ini, ya Allah, yang kami banyak kelalaian di waktu kami sihat, yang kami banyak kelalaian di waktu kami senang, yang banyak kelalaian kami di waktu kami muda dahulu, ya Allah. Maka pandang kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rahmati kami dengan keampunan-Mu, ya Allah ya Rahman. Masukkan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Engkau ampunkan yang telah membunuh 100 nyawa dalam syurga-Mu, yang membuang duri di jalanan dalam syurga-Mu, yang memberi minum anjing, hanya dengan memberi minum anjing Engkau masukkan dalam syurga, yang membunuh Sayyidina Uthman Engkau masukkan dalam syurga. Maka ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan amalan-amalan kami, walaupun tidak banyak, ya Allah. Kami bermohon, ya Rabb, Engkau masukkan kami dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang, yang tersembunyi, semenjak kami akhir balik sehingga saat kewafatan kami, ya Rabb. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kau gantilah syurga Firdaus buat ibu kami yang telah kami tumpang rahimnya dengan nama-Mu itu, ya Allah, 9 bulan 10 hari. Ya Allah, jadikanlah setiap titik susu yang kami minum menjadi darah daging kami. Gantikanlah dengan susu daripada syurga-Mu, ya Allah, buat ibu kami, ya Allah. Ya Allah, gugurkan dosa ibu kami. Setiap titik darah, air matanya yang bercucuran, kesakitan di saat melahirkan kami, paru yang melekat pada tubuhnya itu, gantilah ia dengan syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gantikan keringat ayah kami, setiap titik peluhnya, usahanya menafkahi kami, mendidik kami. Himpunkan ibu ayah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahmati kami semua dalam keampunan-Mu. Wafatkan kami semua, ayah ibu kami, keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, sahabat-sahabat jamaah kami yang kami cintai kerana-Mu, ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina
wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami, suami isteri kami yang beriman bertakwa padamu ya Allah. Sejahat mana pun mereka, sejauh mereka mana pun mereka daripada rahmat-Mu ya Allah, Engkau buka pintu hati mereka, Engkau rahmat ya Allah. Kurniakan rahmat-Mu itu ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu. Walaupun kami banyak kesilapan, kejahilan kami dalam mendidik keluarga kami, kelalaian kami mengejar dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab kami ya Allah ya Rahman, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkan kami dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala menerima dan mengijabahkan doa-doa kita semua, menjadi asbab dengan rahmatnya. Walaupun doa yang kecil ini, doa daripada saya yang penuh hina dina, banyak dosa dan maksiat, dengan rahmat Allah, dengan kebaikan tuan-tuan semua, moga Allah ijabahkan, Allah masukkan kita semua dalam syurga Firdausnya insya-Allah. Dan insya-Allah saya mohon kemaafan andai ada tersalah bicara, tersalah cakap. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada pagi esok insya-Allah. Jangan lupa dalam kebaikan, dalam doa tuan-tuan, doakan sama saya, moga insya-Allah dunia dan akhirat kita berhimpun dalam kebaikan dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تعتروا فمن